wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, boleh tak cikgu mulakan? Boleh. Tak semua? Boleh. Okey, cikgu mulakan ya. Sekejap cikgu buat yang kosong. Okey, supaya awak jelas nanti. Sekejap ya. Cikgu harap semua dah hantar ya. Cikgu tengok ada lagi yang tak hantar ya. Okey, jom kita mulakan. Ingat, okey, dekat sini gaji rohani 3,660. Rohani. Okey, rohani. Sekejap ya. Rohani 3,660. Gaji adik. Adik adalah 1/6 daripada darab. Jadi tulis 1/6 darab rohani 3,660. 1/6 ni adalah 7/6. Darabkan 3,660. Okey. So daripada sini awak selesaikan, awak akan dapat untuk adik dia adalah 4270. Okey. Sekarang ni rohani 3,660, adiknya adalah 4270. Soalannya adalah hitung jumlah gaji mereka. Jumlah tu apa anak-anak? Tambah. Kita kena tambahkan. Jadi ambillah rohani tambahkan dengan adiknya 4270. Awak tambahkan, awak akan dapat jawapan dia 7930. Boleh? Untuk soalan ini awak kira sampai 3 je. Terus tengok sebab awak perlu jeling jawapan. Tak payah kira sampai habis. Boleh tak? Boleh. Boleh tak? Boleh. Boleh. Tengok nombor 2. Raja menunjukkan harga asal. So, yang ini adalah harga asal. Okay, cikgu risau ya kalau keluar diskaun. Cikgu risau. Harga sebelum, harga selepas, cikgu risau. Jadi tolong bagi tumpuannya. Okay. Berapa harga pencetak selepas diskaun? Okay. Cikgu nak tanya awak, apa maksud diskaun? Apa maksud? Potongan harga. Potongan harga. Bagus. Potongan harga. Potongan harga. Bagus. So maknanya harga dia akan berkurang ke lebih daripada 195? Berkurang. Maka kalau harga asal tu 195, peratus asal mestilah 100%. Betul? Maka harga peratus selepas diskaun adalah 100% tolak 30%. Awak dapat 70%. Okey. So daripada sini kita guna ikut soalan. Itu cikgu cakap. Cikgu selalu cakap.
Guna peratus, guna pecahan soalan. Bukan yang dia bagi. Ikut soalan. Okay, so sekarang dia nak selepas diskaun, maka gunalah peratus selepas diskaun. 70 kita tukar pada pecahan, darabkan dengan harga asal. Awak selesaikan, okey, awak akan dapat jawapannya adalah RM 136.50 sen. Boleh? Boleh tak? Nak tanya tak? Cikgu, kalau 130/100 tu apa? 130/100 yang mana ni? Tak, bukan. Kalau soalan, contoh soalan kan, lepas tu kita kena buat 130% tambah 100%. Itu contoh apa? Itu kalau untuk biasanya untuk mendapat keuntungan. Okey. Nombor 3. Cikgu letak tunjuk jalan kiri sampai habis yang 7.6 itu 70% darab 155. Ini darab macam biasalah. 195 awak darabkan dengan 7. Awak darabkan dengan 7, awak dapat jawapan dia 1365. Lepas tu jangan lupa, ni ada 10. Bahagikan 10. Kalau bahagi 10, Gerak titik. gerakkan sahaja sebab ini tak ada titik. Ambil je daripada belakang, letak titik sekali. Kenapa sekali? Sebab 10 satu je kosong. Satu tu. Betul tak ni? Boleh faham tak yang bertanya? Boleh. Terusnya, ini menunjukkan waktu Andi makan tengah hari ya. Okey, pukul berapa? 1:20. Okey. Kemudian 10 minit kemudian dia menonton dokumentari selama 40 minit. 10 minit kemudian maknanya awak tambahkan 10. Maknanya dia tengok pada jam 1:30. Betul tak? Betul. Okay. Dokumentari tu selama 45 minit. Tambah lagi 45. Awak dapat 175. Ada ke 175? Tak ada. Dan 60 tambah 1. Ya, lepas tu tambah 1. Maka dapatlah 215. 215. Sebab ini tengah hari, maka ini adalah jadi petang. PM. Boleh? Tukar 24 jam dulu. Tukar 24 jam pun boleh, tapi jeling-jeling jawapan sebab jawapan bukan dalam 24 jam. Boleh tak? Boleh. Okey, nombor 2 ni Boleh tak? Jangan risau, cikgu akan bagi kopi ni dekat dalam grup. Boleh Nash Ehsan, boleh tak? Okey. Seterusnya nombor 4. Akmal membayar 248 untuk sebasang kasut dan beberapa helai kemeja. Okey, berapa kemeja yang dibelinya? Dengar baik-baik. 248 ni, okey, 248 yang dibayar ni, dia beli sepasang kasut. Maknanya kasut berapa? 48, betul tak? Betul tak? Kasut 56. Sorry. Cikgu salah tengok. Sorry ya, cikgu salah tengok. Okey. Kasut 56. Terima kasih betulkan cikgu. 56. So kemeja ni tak tahu berapa. Betul tak? So sekarang ni tengok 248 awak tolakkan 56. 248 awak tolak 56, awak dapat 192. So maka kat sini 192. 192 ni berapa helai? Kalau sehelai 48 maka Bahagi. kalau 192 dapat berapa helai? Okey. Tengok sini. Tengok ya, semua pandang skrin. Tengok bila cikgu cakap pandang skrin, tengok.
awak tahu kena bahagi. Ataupun awak buat macam ni, 192 bahagi 48. Ataupun kalau awak mahir dengan matematik, awak tahu sama dengan berapa, ataupun cara dia 48 darab berapa dapat 192. Sama tak konsep dia? Sama tak? Sama. Sekarang tengok skrin. Awak tengok pilihan jawapan. 8 darab berapa belakang dia 2? 8 darab 3, 24. 8 kali 4, 32. 8 kali 5, 40. 8 kali 6, 48. Maka jawapan dia mana? B. Boleh faham cikgu sampaikan ni? Boleh. Cepat nak kira. Boleh faham tak? Boleh. Tak payah nak tu. Boleh. Susah kan? Boleh ya? Okey. Seterusnya nombor 5. Penyataan di bawah adalah Ulang balik tak? Ulang balik. Okey, tengok sini. Awak dah sampai dekat sini. 192 bahagi 48. Yang tu dah faham tak? Faham. Okey, sekarang ni awak boleh tukar. Dia sama juga 48 darab berapa dapat 192. Ini sifir 8. Belakang dia mesti 2. 8 darab berapa belakang dia 2? 8 darab 3, 24. 8 darab 4, 32. 8 darab 5, 40. 8 darab 6, 48. Maka yang belakang 2 hanyalah ini je. Sebab itu jawapan dia B. Boleh faham? Boleh. Boleh. Nombor 5. Penyataan di bawah adalah nisbah penggunaan tepung gandum untuk membuat donat. Dengar, setiap 500 gram dapat 50 biji donat. Sekarang ni dia guna 3 bungkus. Jumlah biji donat yang dapat dihasilkan 500 gram 50 biji. Sekarang ni ini berapa ni? Nampak tak? 2 kilo. Dia adalah 1 kg. 1 kg ni maknanya 500 tambah 500. Betul tak? Betul. Betul tak? So kalau 500 gram dapat 50. So ini pun 50. Maknanya sebungkus dapat 100. Betul tak? Sekarang ni dia beli berapa bungkus? 3 bungkus. So dah dapatlah 3. Dapat 300. Boleh faham tak? Boleh. Okey. Boleh. Nombor 6. Jumlah murid yang menduduki satu peperiksaan 350. Jumlah bawa keluar 350. 35 orang gagal. 35 gagal. Berapa peratus lulus? Ingat, nak cari peratus adalah untuk lulus ni maknanya lulus bahagi Jumlah. darab 100%. So sekarang ni awak carilah lulus berapa? Lulus adalah 350 tolak 35. Awak dapat 315. Maka masukkan dalam formula ni. 315 bahagi 350 darab 100%. Potong. Okey, awak selesaikan. Awak jadi, tengok ni cari pindah kat sini supaya dekat dengan jawapan. Awak faham. 31 awak darabkan jadi 3150, betul? Bahagi 35. Betul tak? Betul tak? So awak tengok sifir berapa? Kalau sifir 4 logiknya memang bukan. 7 pun bukan. Sama ada 8 dengan 9. Kalau 8 darab 35 tak cukup. Okey, 40 dapat. Kalau 9 awak akan dapat 315. Terus dapat jawapan kat sini. Okay. Satu cara lain, teknik lain kalau awak memang pakar matematik. Biasanya
Ada, cikgu tahu ada antara awak yang memang Allah takdirkan dia pakar dalam matematik. Dengar sini, cikgu bagi satu cara lain. Tapi cikgu faham, tak semua orang boleh. Tapi cikgu tunjuk je. Kadang-kadang bila kita usaha-usaha, kita boleh. Okay, tengok sini. Gagal 35, jumlah 350. Awak agak tak kat sini? Sebenarnya 10%. 10%. So, gagal 10%, automatik lulus 90%. 90%. Terus dapat B. Boleh? Boleh. Arsyad, boleh left Arsyad, tak apa. Boleh ya? Okay, nombor 7. Cikgu dah kata yang berlorik ni, yang ini sahaja yang berlorik kan? Okay, so sekarang ni, ini kubus. Ini kubus. Bila ini kubus, bila sini 5, sini pun 5. Sama Okay? So sekarang ni, awak kena tahu. Dia kata luas. Sekejap ya, dia masuk. Okay, yang masuk cikgu tengah buat perbincangan Okay, so sekarang ni dia bercantum. Okay, ni ada satu simbol yang apa? Ada satu simbol yang tak lengkap ni sebenarnya. Dia ada simbol sini, sama. Kat sini 5. Maka kalau luas ni dia bagi 35, dia bagi 35, macam mana dapat 35 ni? Panjang, Darat lebar. darab dengan lebar dulu. 7. So Tujuh darab sini 7. Sebab 35 bahagi 5. Cikgu tertinggal ni, minta maaf ya, simbol sama ni. So dapat 7. Maka dia tanya isi padu. Tengok betul-betul. Ini bercantum. Ini bercantum. Bila sini 5, automatik sini pun 5. 5. Maka untuk cubot, isi padu dia adalah 7 darab 5 darab 5. Awak selesaikan, awak akan dapat 175. 75. Okay. Untuk kubus kan semua sama, maka 5 darab 5 darab 5. 125. Jumlah adalah 175 tambah 125 jadi 300. Boleh faham tak? Boleh. Nombor 8. Jumlah jarak dari rumah Anita ke kedai runcit. Okay, jumlah jarak dari rumah Anita ke kedai runcit 1.5. Kira jarak sekolah ke kedai runcit. 1.5 ni adalah dari sini pergi sini. Sini ke sini dia dah bagi. So sini je tak tahu. Ingat, dia nak dalam meter. Tukarkan ni, jadikan 3 tempat perpuluhan. Tambah je sifar. So automatik buang titik kan akan jadi 1,500. Tolaklah 785. Okay, dapat. Selesaikan macam biasa. Awak akan dapat 715. Okay, nombor 6. Sekolah, okey. Sekolah tu dekat sini. Cikgu dah terang tadi kan, balai polis tu dekat sini. Ini Henry. Henry ke sekolah melalui balai polis. Hitung jarak dalam kilometer perjalanan Henry. Ingat, dia bagi skala ni. Okay, 1 unit. Jadi awak kena kira dulu berapa unit yang Henry berjalan. Dia pergi ke sekolah melalui balai polis. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 unit. 1 unit mewakili 2 maka darab 2. Awak dapat 14 kilometer. Cikgu rasa kalau UTKM dia akan keluar macam ni. Ini soalan favourite Mara ni. Ada. Ada.
Keluar kan? Keluar ya? Keluar kan? Sebab berdasarkan pengalaman cikgu, ini standard MARA. Ini standard MARA. So, siapa yang belum ambil UKPM, boleh kenal pasti ya. Seterusnya nombor 10. Jisim satu tin susu ialah 330 gram. Jisim satu tin sardin bawa keluar. Ni, nampak tak? 1/2/5 daripada darab. So, sardin yang ini darabkan tambah. Jadi 7/5 daripada darab. Tin susu darab 330. Dapatlah sardin. Awak selesaikan. Yang ni awak selesaikan lah ya. Awak tahu kan? Awak dapat 462 sardin. So kalau tin susu, dia nak dalam kg tin susu 1 dan 1 tin sardin. Maknanya tambahkan 330. So awak dapat 792 gram. Nak tukar pada kilogram, kira 3 daripada belakang. 1, 2, 3. Titik kat sini. Maka 0.792 gram. Boleh? Boleh. Okey. So tengok ni, nombor 6. Ini pun standard MARA biasanya UKKM. Ingat piktograf, ini penting. Bilangan telur yang dijual oleh seorang peniaga dalam 4 hari. Cari jumlah telur yang dijual dalam 4 hari. Kalau awak nak senang, yang ini ada 5. Yang ini ada 6, ini 5, ini 5. Jumlah lukisan dia adalah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 6. Jadi 21. 21 awak darabkan 50. Ingat, 21 darab 50, cikgu tak nak awak buat macam ni, lambat. Cikgu nak awak buat macam ni je. Kosong kat sini. Tulis siap-siap kosong. So awak dapat 1050. Kalau awak nak buat macam ni boleh juga 50, 100, 150, 200, 250. Tapi pada cikgu dia lambat. Boleh faham? Boleh. Okey, Nurul Suzana ada nak tanya ke? Nurul Suzana ada nak tanya? Tak, raise hand ni? 19/1 awal. Anak cikgu pun kena 19/1. Tak apa. Sebab kita dah usaha lama dah kan. Selebihnya kita berserah ya. Okey, tengok sekarang Jangan chatting ya. Tengok. Sekarang ni tengok nombor 12. Terdiri daripada segi 4 sama dan segi 3 bersudut tegak. Segi 4 sama. Dia kata yang mana mempunyai perimeter sama. So perimeter, ingat bila sini 4, automatik sini pun 4, sini 4. So perimeter adalah ni yang cikgu gariskan. Yang cikgu gariskan dengan warna merah. So 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4, 16 kan? Tambah 14, 30 tambah 12, 42 cm. Maka yang mana 42? Sini 14, sini 14, sini 7. Awak tambahkan jadi 42. Kalau yang ini awak tambahkan jadi 38. Ini awak tambahkan jadi 34. Ini awak tambahkan jadi 36. 42. Inilah boleh ya? Okey, tengok nombor 13. Gajah menunjukkan beberapa buah segitiga sama saiz. Nyatakan pecahan kawasan yang berlorik. Saya nak cakap dengan awak dengar cakap saya ni. Ada yang mengantuk, kesian. Bangun. Tepuk pipi. Okey, biasa kita jumpa, dia tanya pecahan berlorik. Biasa kita jumpa macam tu. Tetapi awak kena ingat satu benda. Kadang-kadang dia akan tanya tidak berlorik.
So hati-hati, baca soalan betul-betul. Cikgu risau, benda tu cikgu rasa macam PKSK biasa tu buat tu. Untuk PKSK. Jadi ingat betul-betul sebab soalan UPSR pernah keluar. Dia bagi yang berlorik, dia tanya tak berlorik. Hati-hati sebab PKSK ni dia lain macam sikit sebab dia akan ambil standard UPSR. Boleh ya? Dan cikgu rasa soalan tahun ni, ini cikgu rasa cikgu ni bukan cikgu pakar. Saya ni bukan cikgu pakar, bukan apa tapi saya rasa je lah daripada pemerhatian saya memandangkan UPSR dah tak ada dan diberitahu awal pada bulan awal tahun hari tu UPSR dah mansuh, maka PKSK telah digubal awal. Bila digubal awal, cikgu menjangkakan soalan-soalan yang keluar adalah soalan-soalan berbentuk UPSR. Okay? So, hati-hati, baca betul-betul. Walaupun dibagi gambar berlorik, dia boleh tanya tidak berlorik. Okay? So, sekarang ni, yang ini dia tanya berlorik. Jumlah semua awak kena kira. Hati-hati kira. Ingat kalau awak online, jadi awak tunjuklah. Pakailah jari awak satu-satu sentuh. Okay? So dia ada berapa semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Maknanya per 30. Cikgu jujurnya, cikgu cukup risau kalau soalan gambar rajah kecil-kecil ni keluar. Sebab awak online. Cikgu cukup risau. Cukup risau. Okay, tapi cubalah awak pakai jari awak sentuh dekat skrin tu. Dia tak akan marah. Okay? So sekarang berlorik ada berapa berlorik? 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1/4. Kecilkan bahagi 8 dapat 1/4. Okay. Tengok nombor 14 yang jadi isu. Lama tak keluar. Ini soalan ya saya. Untuk PKSK soalannya dua bahasa ke bahasa Melayu saja? Dua bahasa. Tapi kalau tiba-tiba dia keluarkan satu bahasa pun macam tak mustahil. Sebenarnya untuk murid-murid DLP, cikgu sekadar nasihatkan awak ya, kepada murid-murid DLP, cuba awak kalau ada yang darjah 5 dalam ni ya, yang nak masuk darjah 6, cuba biasakan menjawab soalan, awak baca dua-dua soalan. Okay, awak baca dua-dua soalan sebab buku DLP dia agak terhad. Dan sebenarnya kalau awak faham konsep matematik, awak faham, awak tak ada masalah pun kalau soalan tu dalam BM. Okay, tak ada masalah sebenarnya. InsyaAllah pelan-pelan. Okay. Cuba tengok. Tapi kalau ikutkan standard peperiksaan, dia memang kena keluarkan dua bahasa. Dia memang atas bahasa Melayu, bawah bahasa Inggeris. Wajib. Okay. So tengok sini. Hitung luas kawasan berlorik. Ini soalan standard UPSR. Jarang awak keluar selepas awak jumpa. Selepas tak ada UPSR, awak jarang jumpa soalan macam ni ya. Dah stop chatting. Tengok, bawa keluar isi penting. Dia kata ED ialah sama dengan 1/2 daripada darab. Darabkan dengan AB. Maka ED ni adalah 1/2 darab AB berapa? Dia bagi ni kan? AB dia bagi kan? Darablah 18. Maka dapat 9. Tulislah di sini ED ni. Okay. Soalan dia sekarang, dia nak kawasan berlorik. Kawasan berlorik ni bentuknya trapezium ni. Awak tak belajar, awak naik sekolah menengah nanti baru awak belajar. Macam mana nak kira trapezium. Itu naik sekolah menengah tapi sekarang awak masih di sekolah rendah. So untuk dapat kawasan berlorik, ambil luas seluruh rajah. Luas seluruh rajah.
Okey, nak dapatlah seluruh rajah macam mana? 18 darabkan dengan 10. Panjang darat lebar dapat 180. Luas segitiga adalah 1/2 darab 10 darab 9. 9. Bagus. Awak selesaikan, awak dapat 45. Maka yang berlorek adalah luas seluruh rajah. Ya, bagus. Tolak 45. Maka awak dapat 135. 135. Ya, bagus. Saya salah setting ke? Okay. Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh. Okey. Seterusnya, nombor 15. Hati-hati bila dia keluar, ini pun saya rasa tak mustahil kalau keluar ya. Bila dia keluar bil. Okey, bila dia keluar bil yang macam ni, paling penting kuantiti. Ingat tu, ramai pengalaman saya memang akan cuai dekat kuantiti. Okey? Ya, dah stop chatting. So, dia kata 250% daripada seunit almari. Maka daripada ni darab 250/100 darab almari 400. Awak selesaikan, awak dapat 1000. Kat sini 1000. Maka dia beli satu je. Maka 1000. Almari 2. Harga seunit 400. Maka kalau 2 jadi 800. So, awak 1800. Boleh ya? Okey, nombor 16. Panjang sikit jalan kerja. Tengok. Selepas diskaun diberikan, jumlah wang dibayar Zamri untuk kedua-duanya 1125. Maknanya jam tambah kamera 1125. Okey, berapa peratus diskaun untuk kamera digital? Sekarang ni awak kena cari jam ni dulu. Macam soalan mula tadi saya dah cakap dia bagi diskaun 70%, maka harga selepas diskaun bagi jam, okey, adalah 70%. Betul tak? Betul. Darab 450. Awak selesaikan, awak dapat jawapannya 315. Okey. So sekarang ni daripada sini awak boleh cari tak berapa harga selepas diskaun bagi kamera? Boleh. Boleh tak? Boleh kan? Sebab awak bayar 1125. Maka harga cikgu cakap harga kamera selepas diskaun adalah ambil jumlah yang awak bayar 1125 tolak harga jam 315. Awak dapat 810. So daripada 900 harga dia awak dapat diskaun, awak hanya bayar 810 sahaja. So macam mana nak cari peratus diskaun? Nak cari peratus diskaun adalah apa dia? Diskaun. Ni formula yang awak kena hafal. Per harga asal. Ini ramai tak hafal sebab tu tak boleh jawab. Darab 100%. So, macam mana nak dapat diskaun cikgu? Diskaun adalah harga asal tolak harga baru. So, 900 tolak harga baru yang awak dapat. 810. Jadi diskaun dia RM90. RM50. Maka masukkan dalam formula ni 90 per harga asas 900 darab 100%. Potong. So
awak dapatlah Sekejap. 10%. Ini kan awak potong-potong tinggallah 90 bahagi 9. Maka awak dapat 10%. Yang ini panjang. Memang panjang. Cikgu saja keluarkan. Sebab kalau soalan UPSR memang panjang-panjang. Memang panjang-panjang. Yang membuatkan awak lagi pening, awak tak hafal ni. Ni biasa ni. Orang tak hafal formula ni. Tolong hafal. Boleh tak? Boleh. Okey. Boleh. Nombor 17. Nombor 17 senang ya. Nombor 17 senang. Okey, tengok. Semua air itu dituang secara sama banyak ke dalam 5 gelas. Ini soalan standard ya. Okey, berapa dalam ml setiap gelas? Yang ini cikgu dah kata 2/5 400. Betul? So, 2 ni jadi 2,400. Yang ini jadikan 3 tempat perpuluhan, maka dia 125 Kosong. Jadi dapatkan jumlah dia adalah 2,400 tambah 1,250. Maka 3,650. Dia nak setiap gelas. Maka 3,650 bahagikan 5, awak akan dapat jawapan dia 730. 30. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, seterusnya nombor 18. Okey, cikgu dah kata bila dia bagi purata, nampak tak ni? Bila dia bagi purata awak kena Cikgu. Ya? Soalan nombor 17 tu 365 per berapa cikgu? Ni nak per 5. Okey, terima kasih cikgu. Sama. Okey. So nak cari jumlah, ambil purata darab bilangan. Purata dibagi 68. Bilangan ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka darabkan 4. Awak dapat 272. Okey. So sekarang tengok buku cerita berapa? 60. Buku rujukan 70. Betul tak? Betul tak? Betul. Okay, so sekarang bilangan majalah dan novel adalah sama. So awak kena tahu 272 ni adalah buku cerita, majalah, novel dan buku rujukan. Okay, so awak dah dapat yang ini 60, ini 70. Nak dapat 2 ni adalah 272 tolak 60 tolak 70. Awak dapat 142. 142 ni untuk majalah dan novel. Dia kata majalah dan novel sama. Maka nak dapat novel adalah 142 bahagi 2. Dapat 71. Kenapa bahagi 2? Sebab ni dia ada 2 je yang sama. Kenapa darab 4? Sebab kita nak cari jumlah. Ini formula. Soalan ni jarang awak jumpa. Tapi kalau awak biasa dalam kelas cikgu, biasanya setiap kali kelas cikgu akan keluarkan. Sebab ini soalan kebat. Sebab ingat syuhada, bila dia bagi purata, wajib awak cari jumlah. Nak cari jumlah, inilah. Ambil formula purata darab bilangan. Bilangan tu apa sebab ni? Ada 4 jenis buku cerita. Hadir boleh, Megah Hadir boleh nak leave? Okey. Nombor 19. Tengok. Menunjukkan kedudukan 3 tempat di sebatang jalan lurus. Encik Afiq memandu dari rumahnya ke rumah Halini. Dalam perjalanan pulang disinggah di kedai runcit membeli barang. Berapa jarak dari kedai runcit ke rumah Halim? Ini senang sangat. Sini ke sini 24. Sini ke sini 8. Maka 24 tolak je dengan 8 dapat 16. Soalan panjang lebar tapi sebenarnya senang sangat kan? Okey, nombor yang terakhir. Kotak itu diisi penuh dengan 40 kubus kecil, setiap sisinya 3. Berapa tinggi dalam cm kotak itu? Okey.
So awak tengok ya. Awak kena cari, maksudnya dia ada kubus kecil ni. Kubus kecil ni sisi dia 3. Dia masukkan 40 kubus bersamaan sebuah kotak besar tu. Ini maksud dia. Awak boleh faham tak? Boleh faham tak yang ni? So sekarang ni kita kena cari dulu kubus ni. Sebab kat kubus je maklumat dia lengkap. Maka isi padu kubus adalah 3 darab 3 darab 3 darab 40 unit. Kenapa 40 unit? Sebab dia kata dia masuk 40. So awak akan dapat jawapannya adalah 1080. 1080 ni bersamaan dengan 15 darab 6 darab tinggi. So cikgu pindahkan ni, okay, 15 darab 6 darab tinggi sama dengan 1080. 90 darab tinggi sama dengan 1080. Betul tak? Betul. So tinggalkan tinggi di sini, darab pindah sebelah jadi bahagi 90. Potong, tinggallah 108 bahagi 9. Awak akan dapat 12. Boleh faham tak? Boleh. Okey. Boleh. Ada nak tanya tak? Ada. Okey. Kalau tak ada, dengar sekejap. Cikgu nak cakap sikit boleh tak? Ada sikit cikgu nak cakap. Okey. Boleh. Okey, tengok dengar sini baik-baik. Okey. Alhamdulillah, yang pertama cikgu bersyukur sebab kita sampai ke penghujungnya. Tak sangka, cikgu secara peribadi cikgu tak sangka dapat berkelas dengan awak sehingga set yang 25. Okey. Maknanya siapa yang mula daripada awal dia ada 500 set. Terima kasih 500 soalan. Cikgu nak ucap terima kasih banyak pada semua yang sudi masuk kelas cikgu. Sebab kalau awak tak masuk, cikgu tak ada semangat pun nak mengajar. Sebenarnya kenapa cikgu dapat buat kelas ni? Yang pertama kerana Allah yang izinkan melalui awak yang sudi belajar dengan cikgu. Jadi cikgu nak ucap terima kasih banyak dekat awak. Dan yang keduanya, cikgu nak minta maaf banyak-banyak salah silap cikgu sepanjang cikgu mengajar awak. Okey, pasti ada kesilapan daripada cikgu, perkataan, perbuatan dan segala kekurangan cikgu. Cikgu minta maaf banyak-banyak. Cikgu doakan semuanya, semua yang pernah masuk kelas cikgu akan berjaya dunia akhirat. Yang paling penting awak jadi anak soleh. Boleh? Kalau besok awak ambil UKKM di MRSM Sungai Besar. Kalau besok awak ambil UKKM di MRSM Sungai Besar, bolehlah jumpa cikgu kat sana sebab besok anak cikgu ada exam kat sana. Okey. Sehingga berjumpa lagi. Saya doakan awak berjaya dunia akhirat. Kalau panjat-panjatkan doa buat saya dalam doa awak. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Okay, terima kasih semua. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih banyak-banyak Ni cikgu. kelas paling last ya cikgu. Apa dia? Terima kasih Kelas cikgu. Kelas dah habis apa? lah. Lain kali tak ada dah. Sebab saya dah buat 25 kali kelas sebelum ni untuk Terima yang kasih, cikgu. anak-anak masuk UKKM dan PKSK. Oh, okey. Kalau yang Boleh, okey, sama-sama. Cikgu. Ya saya. Cikgu boleh ulang soalan nombor 20? Soalan 20. Boleh. Okay, tengok soalan nombor 20.
Okey, cikgu ulang soalan nombor 20. Awak tengok sini. Cikgu, Ya saya. nak tanya cikgu. Boleh sekejap Tunggu sekejap. Cikgu terangkan nombor 20. Sekejap ya. Okey. Tengok sini ya, soalan nombor 20. Sekarang ni dia kata kotak itu diisi penuh 40 kubus kecil yang setiap sisinya 3 cm. Maksudnya dekat dalam kotak ni dia masukkan kubus kecil ni 40. Kubus ni panjang dia semua sama kan? 3 cm. So dia masukkan 40. Awak kena cari berapa isi padu bagi 40 kubus ni. So nak dapat isi padu adalah panjang darab lebar darab tinggi. Maka 3 darab 3 darab 3. 27 untuk 1. Kalau untuk 40 awak darabkan 40. Maka awak dapat 1080. 1080 ni adalah bersamaan isi padu kotak besar. Okey? Sebab dia kata diisi penuh. Maka isi padu kotak besar macam mana nak dapat? Panjang darab lebar darab tinggi sama dengan 1080. Dia bagi panjang dengan lebar. 15 darab 6 darab tinggi sama dengan 1080. 15 darab 6, 90. Darabkan dengan tinggi bersamaan 1080. So nak dapat tinggi adalah 1080 bahagi 90. Potong, tinggallah 108 bahagi 9, awak dapat 12. Boleh faham tak? Boleh cikgu, terima kasih. Sama. Siapa tadi nak tanya tadi tu? Cikgu. Ya okey, tak apa. Sorang-sorang. Nak tanya yang mana? Haris Naufal? Cikgu, selepas kelas ni ada lagi tak cikgu kelas yang lain? Sebab saya baru masuk tahun 6 tahun ni. Oh, yang baru masuk tahun 6. Yang itu, hari tu ada permintaan. Ramai sangat yang cikgu suruh buat kelas. Lepas tu, kelas yang tahun 6 ni, yang tahun 5 dan tahun 6 ni cikgu mula minggu depan. Tapi kelas tu, ni memang daripada ibu bapa sendiri ya. Ibu bapa minta kena bayaran supaya murid lebih hargai. Kalau awak nak join nanti cikgu bagi tahu dalam grup. Tapi andai kata awak tak mampu, mak ayah tak mampu nak bayar, bagi tahu je cikgu, PM je cikgu. Jangan risau bab bayaran. Boleh faham? Haris Naufal boleh faham? Okey. Siapa tadi? Muhammad apa? Muhammad ni. Muhammad F apa ni? Nak tanya apa? Fahim. Okey, Fahim. Boleh saya live ke cikgu? Boleh. Okay, Arisa sama-sama. Arisa Husna nak tanya nombor 16 ya. Okey. Nombor 16 ni susah sikit. Arisa Husna darjah berapa? Arisa Husna darjah berapa? 6. Darjah 5 nak masuk 6. Darjah 5 nak masuk 6. Okey. Dah belajar tak diskaun? Dah belajar kan? Ni topik darjah 5. Dah belajar tak? Dah cikgu. Okey, dengar sini ya. Okey, awak kena hafal formula. Dalam tajuk wang memang awak kena hafal formula. Yang pertama, peratus diskaun. Nak dapat dia adalah diskaun perkan dengan harga asal darab 100%. Okey, macam mana nak cari diskaun? Diskaun adalah harga asal tolak harga baru. Ini cikgu bagi formula dulu ya. Okey, lepas tu macam mana nak cari harga
selepas diskaun. Harga selepas diskaun adalah peratus harga baru darab harga asal. Okey. Untuk soalan ni. Okey, tengok soalan ni ya. Dia kata dia beli jam dan kamera, dia bayar 1,125. Okey. Maklumat yang lengkap adalah dekat jam je. Diskaun untuk kamera ni yang awak kena cari. So awak kena selesaikan yang kat sini, dapatkan harga jam. Tengok, awak kena guna rumus ni. Okey, kejap ya. Okey, kena guna rumus ni. Harga selepas diskaun berapa? Tengok, dia bagi potongan harga 30%. Dia bagi potongan harga 30%. Maknanya peratus harga baru adalah 70%. Maka awak kena cari jam tu 70/100 darab ni hanya harga asal 450. Awak selesaikan, potong, awak dapat RM315. Okey? Maka jam ni RM315 tambah kamera sama dengan 1125. Maka kamera adalah 1125 tolak 315. Maka awak dapat 810 harga kamera. 810. Okey? Daripada sini, harga 900 ni awak tak bayar banyak 900, awak bayar 810 sahaja. Soalan dia, berapa awak dapat diskaun? So kena guna pula ni, kena guna pula yang ini. Formula ni. So formula peratus diskaun adalah ambil diskaun yang awak dapat. Macam mana nak dapat diskaun? Harga asal dia 900 tolak 810. Perkan dengan harga asal dia 900 darab 100%. Selesaikan ini awak dapat 90 perkan dengan 900 darab 100%. Awak potong yang ini 90, tinggallah 90 bahagi 9. So, awak selesaikan, awak dapat 10%. Boleh faham tak Airisah Husna? Panjang, memang panjang. Memang panjang, tapi kalau awak tak hafal formula ni, itu yang jadi sangkut tu. Boleh tak Airisah? Boleh cikgu, terima kasih. Sama. Okey, ada lagi tak nak tanya? Ada lagi tak nak tanya? Tak ada ke? Okey, kalau tak ada boleh cikgu habiskan kelas kat sini? Boleh. Boleh. Terima kasih masuk kelas cikgu. Ya saya. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Kelas ni ada grup WhatsApp. Cikgu. Kelas ni ada grup Telegram. Awak tak ada ke dalam Telegram tu? Awak tak ada ke? Tak ada. Tak ada. Kejap cikgu bagi ni jap. Cikgu bagi link dia ya. Sekejap ya. Awak masuk sebab awak boleh tengok set-set soalan lepas kat dalam tu ya. Okey, cikgu ada bagi letak video, ada sikit nota dalam tu. Ni dekat chatbox tu link dia. Boleh? Boleh. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih sudi masuk kelas cikgu. Semoga berjaya ya semua. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekejap lagi pergi kedai, kita pergi makan. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Siapa tu ke? Macam biasa je dengar suaranya tu. Siapa tu? Ayana, okey. Yang baru masuk, kesiannya kelas sudah habis lah nak. Oh, Nurul Suzana. Tak apa, awak dah ajar berapa ni Nurul Suzana? Ke dah keluar? Nurul Suzana dah ajar berapa? Yang baru masuk dah apa? Ni apa? Dah habis ya kelas. Awak dah ajar 6 UKKM lah ya, Suzana. PKSK tahun ni ya. Nah, tak apa, nanti insyaAllah bila-bila nanti boleh je lagi join kelas ya. InsyaAllah. Boleh je kalau nak belajar yang sekolah rendah lagi. Oh, bulan 2. Okey. Teruskan, jangan berhenti buat matematik ya. Sehari mesti 1 set. Jangan berhenti. Boleh ya? InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Okey. Terima kasih semua. Cikgu minta diri dulu ya. Cikgu ada kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.